Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Prof. Datuk Syah dan semua sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Semua saya yakin semua sihat belaka. Hak mana yang bunyi online malam ini semua sihat belaka. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi Mukhtasar Ibni Abi Jamrah. Malam ni masuk hadiah ke berapa malam ni? Yang keempat. Yang keempat nah. Dia Tok Guru ni dia tanya aja, bukan dia tak tahu kat mana. Saya nak tengok anak murid study tak. Okey tuan-tuan, insya-Allah start mula nah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fi ad-darain amin. Hadis yang keempat, neraka bagi pembunuh dan yang terbunuh. An Abi Bakrah radhiyallahu an faqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza iltaqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Qultu ya Rasulullah hadha al qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Okey, kita boleh tengok terjemahan tu. Daripada Abi Bakrah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bertemu dua orang Islam dengan pedang keduanya, maka pembunuh dan yang terbunuh adalah di dalam neraka. Berkata aku, ya Rasulullah, ini pembunuh, maka apakah halnya yang terbunuh? Ia bersabda bahwasanya ia, orang yang terbunuh adalah berazam untuk membunuh saudaranya. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi tajuk yang kita bincang pada malam ni, neraka bagi pembunuh dan yang terbunuh. Jadi tajuk tu pun kita dah dapat maksud bahwasanya apa yang kita baca dalam hadis ni berkaitan dengan niat, berkaitan dengan azam, berkaitan dengan sesuatu yang kita tekad. Okey. Okey, kita tengok satu persatu. Nabi sebut di sini ialah idzal taqal muslimani. Bila dua orang Islam bergaduh. Bergaduh ni bukan bergaduh biasa ni, bisayfayhima, dengan menggunakan pedang. Seolah-olah bergaduh ni kira hak mana yang kuat, hak mana yang mahir, hak mana yang kita berkata tali pinggang hitam, dia berjayalah. Kan? Jadi bila bertembung dua yang bergaduh ni, Nabi kata fal qatil wal maqtulu finnar. Yang jadi pembunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Okey, sebagaimana yang kita fikir, begitu jugalah yang disebut oleh sahabat dan hadis ni. Kita kata kalau yang pembunuh tu kita fahamlah, patut masuk neraka lah. Sebab apa yang terbunuh masuk neraka juga? Jadi sama yang ditanya oleh sahabat, apa yang disebut oleh Abi Bakrah radhiyallahu an. Jadi Abi Bakrah kata apa? Ya Rasulullah, hadzal qatil. Abi Bakrah kata apa? Hak yang masuk neraka tu pembunuh. Fama balul maqtul? Macam mana hak terbunuh? Macam mana hak terbunuh ni boleh masuk neraka juga sebab dia terbunuh? Kan? Lalu Nabi kata innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya yang terbunuh tu dia juga kada harisan, dia ada keazaman, dia ada tekad untuk membunuh saudara dia. Maksudnya dia tak berpeluang. Mungkin kita kata bergaduh dua orang tu, seorang ni mungkin dia ada kemahiran lebih daripada seorang ni, bergaduh dia tu, seorang terbunuh, seorang jadi pembunuh. Jadi dua-dua tu masuk neraka. Sebab apa? Dua-dua tu dah tahu dah risiko dengan main pedang tu, dengan lawan menggunakan pedang tu menyebabkan boleh terbunuh. Jadi hadis ni nak menggambarkan kepada kita. Okey, tuan-tuan puan-puan boleh baca dalam keterangan tu. Cuma Ustaz nak simpulkan di sini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi kata innamal a'malu binniyat. Nabi kata sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Kan? Berdasarkan niat. Lepas tu pula kita pernah baca adalah hadis 40 yang disusun oleh pada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang apa yang Nabi sebut faman hamma bihasanatin
Siapa yang bercita-cita nak buat baik. Kan? Ada di situ. Satu bercita-cita nak buat baik, satu lagi bercita-cita nak buat jahat. Siapa yang nak buat baik, Nabi kata, dan dia buat sungguh, maka dia dapat 10 pahala. Sesiapa yang nak buat baik, tak jadi nak buat, maka dia dapat 1 pahala. Okey, jelas dari itu. Okey. Faman hamma bisayyi'atin. Nabi kata, siapa-siapa yang bercita-cita nak buat jahat, kalaulah dia buat jahat sungguh, maka dia dapat 1 dosa. Tetapi kalau dia nak buat jahat, tiba-tiba tak jadi buat, maka dia dapat 1 pahala. Okey, rasa tuan-tuan semua boleh jelas. Macam mana kaitan hadis tu dengan hadis yang kita baca pada malam ni? Sebab yang terbunuh di sini patutnya tak masuk neraka lah, sebab dia dibunuh. Tetapi agama ambil kira, Allah ambil kira yang terbunuh juga masuk neraka sebab dia ada keazaman, dia ada tekad untuk bunuh sahabat dia, untuk bunuh kawan dia. Cuma dia tak ada peluang. Mungkin dia tali pinggang kuning, kawan dia tali pinggang hitam. Memang dia kena lah. Sebab buah kawan dia tu lebih. Kan? Jadi, apa yang Ustaz nak simpulkan di sini ialah dalam kita nak buat kebaikan, sama ada kita tekad ataupun azam, insya-Allah jadi buat, dapat 10 pahala, bahkan dapat lebih lagi insya-Allah. Kalau tak jadi pun akan dapat 1 pahala. Tetapi kita nak kena berhati-hati dalam perkara yang jahat. Perkara yang jahat ni kadang-kadang kita nak buat maksiat. Tiba-tiba kita bila nak buat maksiat, tiba-tiba ada orang lalu. Ataupun tiba-tiba cucu pula pergi ketuk pintu. Tu dia. Kan? Kita tak jadi buat. Padahal kita tadi dah ada keazaman dah nak buat jahat. Okey, macam mana hadis itu kita nak timbang dengan hadis yang kita baca pada malam ni, dengan hadis yang ada dalam hadis 40 tentang siapa-siapa bercita-cita nak buat jahat, tak jadi buat dan dia dapat 1 pahala. Macam mana dengan hadis ni? Jadi nak disimpulkan di sini ialah apabila kita ada satu keazaman, kita ada satu tekad nak buat kejahatan, nilai dengan iman kita. Kalaulah kita ni sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, inni akhafullah rabbal alamin. Inni akhafullah in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Ada beberapa ayat dalam Quran. Sesungguhnya aku takutkan Allah jika aku melakukan maksiat kepada Allah. Itu tanda iman kita. Kadang biasalah nakal kita, lintasan jahat kita, kita nak buat benda yang tak elok, nak kata ke orang kan, nak tengok maksiat ke, nak sebut benda yang tak elok ke, kan, telinga kita dengar benda tak elok ke, tiba-tiba merasa perasaan iman kita, rasa takut kita kepada Allah, kita stop, itu confirm dapat pahala. Tetapi kalau kita nak buat jahat, ada tekad, ada keazaman, tiba-tiba ada benda yang lain mengganggu kita, disebabkan keazaman nak buat jahat tu juga dinilai sebagai dosa. Sebab itulah kita kena berhati-hati kan, dengan maksiat kita, hak mana lintasan, iman yang menjaga kita, Islam yang menjaga kita, kan. Jadi semua itulah menyelamatkan kita. Okey, saya rasa semua boleh faham dah berkaitan dengan hadis ni. Okey, kita masuk hadis yang kelima. Ustaz target satu hadis Ustaz baca dalam 10 minit. Okey, hadis yang kelima, beribadat di malam Lailatul Qadar. Kan? Walaupun kita rasa tajuk ni rasa macam 5 bulan lepas dah baca dah. Tapi tak lama lagi kita pun nak puasa ni. Kan? Ni dah bulan 11, bulan 12. Ni dalam bulan 2 dah masuk Rejab, Syakban, bulan 4 dah Ramadan. Kan? Macam itulah masa kita. Kan? Okey, hadis yang kelima, قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berdiri pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan dengan pengharapan diampunkan baginya apa yang terdahulu daripada dosanya.
Okey, hadis ni Ustaz tak perlu hurai panjang. Hadis ni Ustaz yakin semua dah boleh faham tentang bagaimana Nabi sebut siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar. Hadis ni ada berapa? Ada berapa jenis lah. Ada hadis, dia masing-masing riwayat Bukhari dan Muslim juga. Ada hadis yang Nabi sebut, Man sama Ramadana imanan wahtisaba. Man qama Ramadana imanan wahtisaba. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaba. Hadis yang hampir sama. Satu Nabi sebut, siapa yang puasa bulan Ramadan dengan iman dan pengharapan kepada Allah. Hadis yang kedua, Nabi kata sesiapa yang mendirikan malam Ramadan, kan malam 1, malam 2 sampailah malam yang terakhir Ramadan, dengan iman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah. Maksudnya penuh pengharapan tu, nanti Ustaz akan hurai sekejap. Hadis yang ketiga, hadis yang kita baca malam ni, iaitu sesiapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar. Kan? Hadis ni dia ada pengkhususan pada malam Lailatul Qadar, iaitu satu malam yang berlaku pada malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Jadi 3 hadis ni, satu puasa iaitu siang hari, mendirikan malam iaitu malam, mendirikan Lailatul Qadar juga malam. Okey, apa yang Ustaz nak kaitkan di sini ialah Nabi sebut imanan dengan iman. Macam Ustaz kata tak saat ni. Hadis yang kelima ni sebenarnya bagaimana pengarang kitab kita ni, Ibnu Abi Jamrah rahimahullah, dia nak kaitkan hadis yang keempat dengan hadis yang kelima. Hadis yang keempat ada kaitan bagaimana pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Sebab apa? Sebab tidak ada iman. Kan? Sebab itulah meninggalkan kejahatan memerlukan pada iman. Sebagaimana mendirikan puasa Ramadan, mendirikan malam Ramadan, termasuklah mendirikan malam Lailatul Qadar. Mesti dengan iman. Sebab itulah Allah seru kita di dalam Al-Quran, wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman. Hanya orang yang beriman sahaja mampu ikut, patuh, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Arahan salat, wahai orang beriman. Arahan untuk puasa juga untuk orang beriman. Sebab orang beriman, dia ada kemampuan untuk laksanakan sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebab apa? Sebab orang beriman dia ada 6. Beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar. Baik ataupun buruk. Bila ada 6 rukun iman itu, maksud dia ada sempurna iman dia. Kan? Okey, itu yang pertama. Yang kedua Nabi sebut wahtisaba. Dengan pengharapan daripada Allah. Harap ini penting dalam hidup kita sebenarnya. Sebab itulah hidup kita ni tuan-tuan sekalian, dia kena ada harap dan kena ada takut. Ustaz dah sebut dah dulu masa kita dekat Mekah dulu. Kan? Bila ingat balik kan Ustaz sebut al-khawf wal raja. Dalam hidup kita ni setiap masa kena ada takut dan kena ada harap. Kena ada harap, kena ada takut. Kan sebagaimana burung yang terbang menggunakan sayap dia. Sayap kanan ibarat harap, sayap kiri diibaratkan seperti takut. Hidup kita tak boleh harap sangat, kena ada takut sama. Tak boleh takut semata-mata, kena ada harap juga. Harap kepada syurga, harap kepada pahala, harap kepada rahmat, redha, berkat, semua ini daripada Allah Ta'ala. Kena ada takut juga sebab manusia ni lalai. Kadang-kadang dia samping buat kebaikan, maksiat juga dia buat. Sebab apa? Sebab kena ada takut. Takut akan neraka Allah, takut akan dosa, takut akan kemurkaan Allah, takut Allah tak ampunkan dosa kita, takut Allah tak bagi rahmat kepada kita. Kita kena balance situ. Bila balance situ, barulah selamat hidup kita. Dalam hadis ni Nabi sebut wahtisaba, penuh pengharapan. Kita kena harap banyak daripada Allah. Harap dapat Lailatul Qadar, harap Allah ampunkan dosa kita, harap kita dapat syurga Firdaus, harap kita dapat ganjaran pahala yang berganda. Kan? Kena ada harap. Sebab tu saya nak sebut di sini, sebahagian golongan tarikat ni dibawa satu pemahaman yang salah. Dia kata siapa yang harap pahala, siapa yang nak syurga, dia telah melakukan syirik kepada Allah. Itu salah sebenarnya. Yang tawarkan syurga ni siapa? Allah Ta'ala.
Yang tawarkan pahala ni siapa? Allah Ta'ala. Yang tawarkan reda, berkat, rahmat siapa? Allah Ta'ala. Bila kita nak apa yang Allah tawarkan kepada kita, adakah itu dah syirik? Tak jadi syirik. Jadi kefahaman daripada tarikat, kefahaman yang salah. Sebab itulah ahli sunnah wal jamaah berpegang, kita ada pengharapan yang pelbagai, inilah bahu semangat kita. Kan? Sebab tu Allah letak Lailatul Qadar bukan malam pertama, bukan malam kedua, bukan malam tiga. Sebab 3 malam pertama ni masjid pun penuh, surau pun penuh. Tetapi Tuhan sengaja letak Lailatul Qadar berada pada penghujung 10 akhir Ramadan. Sebab apa? Sebab masjid dah tak ada orang, surau pun dah tak ada orang, kan? Jadi hak dapat tu memang kita kata hero lah, kan? Hak dapat tu memang power, kan? Super power. Sebab apa? Dikala orang lain dah tidur, dikala orang lain dah nak raya, dikala orang lain pun dah pakat pi pasal bazar Ramadan, tetapi ada istiqamah, kan? Ganjaran untuk orang yang macam ni, Nabi kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampunkan untuknya dosa-dosa yang lalu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita ni sebenarnya bersama dengan kita ni banyak juga dosa sebenarnya. Di samping dosa kita baca Quran, kadang dosa kita pun, mata kita pun nakal juga. Di samping mulut kita baca Quran, berzikir, istighfar, tahmid pun semua. Hak mengata ke orang pun sedap juga. Ni tambah waktu kempen ni tak tahulah. Kan, bezakanlah antara kempen hak mengata ke orang. Kan, sebab itulah ahli politik yang cerdik, tempoh 2 minggu ni, bagaimana dia bawa manifesto. Tanpa dia serang peribadi, tanpa dia serang karakter siapa-siapa. Kan, kita hak terlibat ni pun berhati-hati. Ada nilai dosa dan pahala di sebalik tu. Kan, sebalik kempen lah. Hak nak undi pandai-pandai lah. Kan. Okey, tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Okey, kita masuk hadis yang ketiga. Hadis yang keenam, agama mudah dan senang. Ini hakikat agama, tuan-tuan sekalian. Kan, Ustaz yakin, setengah orang dia rasa macam, beban agama ni, rasa macam payah lah nak boleh jadi macam ustaz, payah lah nak jadi macam tok guru, payah lah nak jadi macam wali. Kan? Tapi kalau kita belajar cara ibadat Nabi, sangat mudah. Yang hak payah tu ialah orang tak ikut Nabi. Kan? Kadang-kadang kita dengar kuliah ada penceramah sebut, Rabi'atul Adawiyah sembahyang sunat 1000 rakaat dalam satu malam. Kita kata aku nak sembahyang fardu 17 rakaat ni pun kan duk itulah campur dengan 12 rakaat yang pada yang qabliyah ba'diyah, yang Nabi sebut banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bina rumah dalam syurga. Nak boleh habis satu pekeh 12 rakaat tu pun Allahu Akbar. Macam mana Rabi'atul Adawiyah boleh buat 1000 rakaat? Kan? Kadang disebut wali ni buat 1000. Tuan-tuan, kadang tak logik pun 1000 rakaat satu malam. Satu malam ni ada berapa jam je? Kan? Satu malam ni 20 jam lah. Lepas tu pula, kalau tengok hak sunnah Nabi semayang malam 8 rakaat je. Hadis Wa'il Bukhari. Kan? Aisyah kata apa? Aisyah kata, dalam Nabi buat rakaat tu, la tas'al an husnihinna wa tulihinnya. Jangan kamu tanya, Aisyah kata, tentang bagaimana cantiknya solat Nabi. Bagaimana panjangnya solat Nabi. Dengan bacaan Nabi, dengan tasbih, takbir, tahmid, doa di dalam solat. Masya Allah. Kan, kita nak buat 8, kan nak buat hak 1000 hak kita tak boleh nak buat. Kan? Ataupun kita nak pilih, tak apa Ustaz, saya boleh buat 100. Kita perlukah kita buat rakaat yang banyak? Agama ni kira kuantiti ke agama kira kualiti? Kan? Ayat 2 surah Al-Mulk, bagaimana Tuhan sebut tentang kualiti yang diperlukan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta, Allah lah Tuhan yang mencipta mati, hidup. Asal kita daripada mati, daripada alam roh, kepada ada, kepada tak ada. Lepas tu kepada ada pula. Apa tujuan dia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji siapa dalam kalangan kamu ni, Allah kata
ahsanu amala. Yang terbaik amalan dia. Tuhan tak kata aktsaru amala, amalan yang paling banyak. Tak. Tuhan tak sebut yang banyak. Tetapi Tuhan sebut siapa yang terbaik. Ahsan, yang terbaik. Yang terbaik amalan dia. Yang terbaik perbuatan dia. Sebab itulah Ibn Katsir menukilkan dalam kitab Tafsir Ibn Katsir, ahsanu amala itu merujuk kepada dua perkara. Yang pertama, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang pertama ialah ikhlas. Ibadat mesti ikhlas. Yang kedua mesti tepat. Tepat ini bukan tepat kira ikut adat, ikut ulama. Tak. Tepat ini hak sama macam Nabi SAW. Jadi tuan-tuan perempuan rahmat Allah sekalian. Okey, kita terus kepada bacaan hadis ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusr wa la yushaddad ad-din ahadun illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in min ad-duljah. Okey, apa makna hadis ni? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa agama itu mudah dan tidak menyusahkan, yakni memberatkan akan agama oleh seorang melainkan dikalahkan ia. Kerana ini maka hendaklah kamu betulkan dan hendaklah kamu sederhanakan dan hendaklah kamu gembirakan dan hendaklah kamu meminta pertolongan di waktu pagi dan petang dan suatu bahagian daripada akhir malam. Okey, terjemahan ni tahun 60-an, dia adalah belit-belit sikit. Tapi kita boleh faham secara umum. Ada beberapa perkara yang Nabi nak sebut di sini. Yang pertama, Nabi sebut hakikat agama itu sendiri. Inna dina yusr. Agama yang kita anuti ini, tuan-tuan sekalian, adalah agama yang mudah. Yusrun, mudah. Kalau kita rasa payah, cuba kita tengok kat mana yang payahnya. Satu, mungkin kejahilan kita, ataupun yang kedua, kita salah tanggapan pada agama itu sendiri. Maklumat yang kita dapat tu saluran yang tak betul. Kan? Kadang-kadang kita tengok ada orang sampai pergi ke kubur nak kena menasyid, nak kena minta doa, minta orang perlu kepada perantara dalam kubur, minta kat wali mana-mana, pergi ke Pulau Besar Melaka. Agama tak ajak macam tu. Kan? Agama ajak kita semayang, duduk masjid, surau kat rumah kita. Kita boleh minta direct terus dengan Tuhan tanpa perlu perantaraan. Sebab tu Tuhan kata, ud'u rabbakum. Berdoalah, mintalah dengan Tuhan kamu. Tak perlu perantaraan. Kita bukan agama seperti Kristian ataupun Yahudi ataupun Buddha ataupun Hindu yang mana perlu dewa, perlu orang tengah, perlu padri. Islam bukan macam tu. Islam ajak kita bagaimana kita direct dengan Tuhan. Situ dia panggil ikhlas tanpa kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Ini hakikat agama. Lalu Nabi kata wala yushaddad-din ahadun illa ghalabah. Dan Nabi kata siapa yang memberatkan agama maka dia akan rasa berat. Apa maksud di sini? Setengah orang agama ni mudah. Ustaz ambil contoh lah bilik air, kan? Bilik air kita basuh cuci dah. Ada orang masuk bilik air, dia pakai kasut, pakai selipar. Dia pakai selipar dalam bilik air. Satgi bila dia keluar dari bilik air, dia lupa nak buang selipar dia. Lepas tu jalan sampai kat bilik tidur, mai ke dapur, dia kata, oh tu dia najis habis satu rumah. Oh tu dia. Dia duk bayangkan kotoran yang ada di selipar dia tu bawa habis satu rumah. Satu rumah dia basuh. Padahal kita kata, nak guna selipar dalam bilik air memang bersih dah pun. Kan, bersih dah pun. Sebab itulah dalam rumah, dalam bilik air tak pakai selipar pun tak apa. Kan? Agama ini dia hukum pada zahir. Sebab tu ayat mustakmal. Kan ayat mustakmal Ustaz sebut sini ada berapa minit yang kita. Masyarakat kita masih pegang lagi pandangan yang berat. Ayat dalam satu bekas, lepas tu mani wajib, menitik ayat masuk dalam bekas tu ataupun kolah yang kecil. Lalu orang kata, ayat tu tak boleh pakai dah lah, jadi mustakmal. Padahal tokoh dalam mazhab Syafi'i Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali menganggap ayat yang tak cukup sekolah ataupun dua kolah ni, bila menitik ayat apapun,
jika bekas ayat itu tidak berubah warna, tidak berubah bau dan rasa, maka ayat itu adalah ayat yang bersih. Kan? Agama ini hukum pada zahir. Kalau tak, siapa yang memberatkan agama dia akan berat. Kan? Sebab itulah kerana setengah orang bila nak jadi baik, nak kena zikir lepas sembahyang sampai 1000 kali, selawat 1000 kali, tasbih 1000 kali. Tengok Nabi ajar. Istighfar 3 kali. Allahumma antas salam. Baca ayat kursi. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Nabi baca doa yang ringkas lepas solat. Kan? Jadi nak cerita, Nabi tidak membebankan kita. Tetapi setengah orang, dia punya ajak agama ni, bila nak jadi baik, mesti kena buat sampai jumlah 4444 kali. Oh, kan? Mai jumlah mana tu? Kan? Sampai istighfar nak kena 21,000 kali. Oh, kan? Bila nak pergi keluar rumah, nak kena baca bismillah 41 kali. Mai mana sebenarnya? Oh, kan? Padahal bila keluar rumah, mudah aja Nabi ajak. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Sebab tu Ustaz nak sebut di sini. Kalau kita belajar apa yang Nabi ajak kita berdasarkan hadis yang sahih, kita rasa mudah agama ni. Tetapi bila kita dapat saluran yang lain daripada apa yang Nabi ajak, kita akan seberat. Kita akan seberat agama ni. Okey, Ustaz sambung lagi. Lalu Nabi kata fasaddidu. Apa maksud fasaddidu? Fasaddidu ni kita kena betulkan prinsip kita. Kena betulkan pemikiran kita. Agama ini mesti kena ikhlas. Agama mesti kena ikut cara Nabi. Kalau otak kita rasa berat. Sebab dia berat tak berat ni otak kita yang mudahkan. Macam kita kata, nak bangun pukul 3 pagi. Kita rasa, payuh nak bangun pukul 3 pagi. Sekali tak sedap. Bangun tengok bola Piala Liga Juara-Juara Eropah boleh tengok je. Kan contoh. Kan? Dia boleh kunci jam pukul 3. Kan? Liga Juara-Juara. Boleh je bangun. Ni Piala Dunia tak lama ni kan. Nak cerita, setengah orang dia rasa berat pada agama. Nak bangun subuh untuk solat sampai masjid awal, tahiyatul masjid, lepas tu qabliyah, lepas tu dengan solat subuh. Masya Allah. Lepas tu baca Quran. Masya Allah. Kan? Kemudian Nabi kata, waqaribu. Waqaribu ni Nabi suruh kita sederhana. Sederhana dalam agama, jangan melampau. Kan? Sebab kita beribadat, Tuhan tak bosan dengan kita. Tuhan tak bosan dengan ibadat yang kita nak laksanakan, tunjuk kat dia. Tetapi kita akan bosan. Kita buat ibadat dengan cara yang sederhana. Lalu Nabi kata, wa abshiru, kena beri khabar gembira. Kan? Di samping Ustaz sampaikan khabar gembira, tuan-tuan, kita kena mudahkan urusan agama untuk anak kita, cucu kita dengan rasa berat. Kalau kita rasa berat, kita beratkan untuk orang lain, dia akan jadi berat. Tetapi kalau kita mudahkan urusan, kita beri khabar gembira, Tuhan suka kat kita, Nabi sayang kat kita, syurga menanti kita di akhirat. Wasta'inu, ni antara yang penting. Untuk dapat fasaddidu, dapat waqaribu, dan dapat wa'abshiru, untuk teguhkan iman kita, wasta'inu. Nabi ajak kita, kena minta pertolongan Allah. Ini penting. Kita boleh cakap je. Kita boleh dengar saja. Nak buat belum tentu jadi. Sebab kadang kita tak ada jati diri. Kita tidak ada kekuatan dalaman. Kita tidak ada kekuatan dalaman kita. Lalu Nabi ajak wasta'inu bil ghadwah. Kena minta pertolongan Allah waktu pagi. Nak bangun subuh kena minta pertolongan Allah. Nak berzikir pagi. Nak baca Quran waktu pagi. Nak semayang duha. Nak puasa. Kena minta waktu pagi. Warrawhah. Kena minta petang. Kan? Sebab petang kadang-kadang kita dah lalai. Petang untuk kita kuatkan tenaga kita untuk malam nanti. Maghrib, Isya. Untuk bangun tengah malam. Dan yang ketiga Nabi kata. Wa syai'in minad durjah. Kena minta sama bahagian akhir malam. Waktu yang terbaik untuk kita minta ialah 1/3 akhir malam. Kan? 1/3 akhir malam ni dalam pukul 3 ke atas lah. Akan pukul 2:30 sampailah sebelum masuk subuh tu. Itu 1/3 akhir malam yang merupakan salah satu waktu yang Nabi ajak kita untuk kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa yang terbaik ialah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika
wa husna ibadati. Ya Allah, berilah kekuatan kepadaku untuk aku ingat kepadamu ya Allah. Untuk aku bersyukur kepadamu ya Allah. Dan untuk aku mendapat ibadat yang berkualiti. Untuk aku menghambakan diri kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan Allah terima semua permintaan kita ni. Jadi Ustaz rasa sekadar tu sahaja. 3 hadis yang kita baca pada malam ni. InsyaAllah nanti kita akan sambung hadis yang ke-7 pada kuliah yang akan datang nanti. Petang tadi tak sempat nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tak terputus tak. Okey, tuan-tuan, sekadar tu sahaja. Nanti ada soalan apa mungkin tuan-tuan boleh tanya Ustaz nanti. InsyaAllah kita akan jumpa pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Jadi Ustaz tangguh dengan subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.